Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi bersama dengan saya Hanani Damira, pengacara anda untuk Studio Keadilan program Kirana. Dan sebelum saya mengulas panjang berkenaan dengan topik hari ini, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa pada ketika ini. Dan untuk topik pada hari ini, seperti kebiasaannya yang macam anda tahu, kita akan ada seorang tetamu jemputan yang akan saya bawa ke studio. Jadi untuk hari ini topik agak istimewa berkaitan dengan puasa. Okey, jadi hari ini kami di Kirana akan mengupas berkenaan dengan tajuk kesan berpuasa secara saintifik. Jadi siapakah panel yang saya akan jemput hari ini? Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya jemput ke studio sekarang. Okey, sebelum tu beliau merupakan seorang doktor perubatan yang mula-mula mempelopori teknik pemulihan dari diabetes dengan menggunakan kaedah intermittent fasting dan juga LCHF diet. Apa benda tu nanti doktor ni akan terangkan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput ke studio sekarang Dr. Azman. Terima kasih datang Dr. Azman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Okey. Jadi Dr. Azman, rasanya ni pertama kali Dr. Azman ada di Kirana Ya, betul. Okey, jadi sebelum kita nak bercakap berkenaan dengan topik kita hari ini, boleh tak Dr. Azman perkenalkan dengan penonton-penonton saya di rumah ni, siapakah Dr. Azman? Saya ialah orang Kedah. Kampung asal Kampung Titi Gajah, Alustar Kedah, yang kebetulan sama kampung dengan Tun M. Tun M. Tun Daim. Dan saya lulusan USM, batch kedua perubatan, dipanggil PPSP, Pusat Pengajian Sains Perubatan, 1982 hingga 1987. Dan telah bekerja di beberapa hospital, Besar Pulau Pinang, Besar Alustar Tebaling. Kemudian membuka klinik sendiri di Pekan, Kuala Kedah, 1992, dan 2 penggal menjadi ahli parlimen Kuala Kedah, 2013, 2018, 2022. Dan di parlimen dulu, antara portfolio yang saya pegang ialah tentang pemakanan, food and health, pemakanan dan juga kesihatan. Saya pernah mewakili Malaysia mempertahankan minyak sawit Malaysia di Eropah dan di beberapa tempat. Dan juga saya antara yang saya fokus masa jadi doktor tu ialah tentang diabetes. Diabetes, kerana ramai orang Melayu, orang India, Cina di Malaysia ni semua kena diabetes. Orang miskin, orang kaya, dan masalah terbesar orang miskin sekarang adalah diabetes. Dan dari situlah akhirnya tercetus idea untuk menggunakan intermittent fasting atau berpuasa. Puasa Ramadan satu bentuk puasa, intermittent fasting juga puasa, dan juga satu diet yang sesuai untuk memulihkan diabetes. Mungkin bukan yang pertama, tapi antara yang awal. Dan sekarang saya adalah pengurusi Mardi. Mardi dia berkait dengan makanan juga, makanan pertanian. Betul. Saya kira saya jemput orang yang betul untuk kita bercakap berkenaan dengan topik hari ini. Harap-harapnya lah. Okey, jadi tadi doktor dah cakap serba sedikit berkenaan dengan intermittent fasting. Sebenarnya saya pasti yang penonton kita pun tahu kan. Tapi apa sebenarnya sebelum kita nak bercakap berkenaan dengan intermittent fasting dan sebagainya tu, sebab sekarang kan bulan puasa. Jadi apa sebenarnya kelebihan berpuasa, especially daripada segi saintifik? Biasanya orang bahas daripada segi agama kan. Mungkin doktor boleh cakap sedikit berkenaan. Ya, ini satu topik yang memang sangat rapat dengan saya, saya minati. Kerana saya merasakan ia satu keajaiban. Puasa ketika saya medical student dan ketika mula-mula saya jadi doktor tu, kita beritahu orang sihat puasalah, orang tak sihat tak usah puasa lah, itu ya. Tapi puasa itu dalam hadis diberitahu ialah ubat. Bahawa kamu berpuasa kamu sihat. Lebih kuranglah saran hadis. Dan juga dalam Al-Quran diberitahu bahawa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan lanjutnya itu adalah dia beritahu bahawa puasa itu ada manfaat yang sekiranya kamu ketahui, kamu akan appreciate lah, maksudnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu ada kelebihan. Itu bertahun-tahun setelah saya doktor baru saya faham bahawa puasa itu hebat. Puasa sebenarnya adalah satu yang dari segi saintifik cukup hebat. Kehebatannya ialah dia merubah badan kita ke arah kebaikan, kesihatan, mencegah kanser, anti-inflammatory, menguruskan dan mengawal berat badan. Banyak ubat yang kita guna, tapi rupanya puasa paling besar. Cuma kita tak tahu dan kita tak faham. Dan puasa ini generic term.
Kita boleh puasa secara syarak, intermittent fasting, ada yang disebut puasa liquid only puasa lah misalnya lah. Tapi semua ada peranan. Dan inilah sangat malang bahawa kita orang Islam, puasa ini rukun Islam dan dia sangat hebat dari kesihatan, dari sisi saintifik, tapi kita tak faham. Tahun 2016, hadiah Nobel diberikan kepada Profesor Yoshinori Osumi. Saya selalu dari Jepun ni. Nama Jepun, Profesor di Technical University Tokyo. Yoshinori Osumi. Saya selalu nama Jepun, saya tak tahu mana depan belakang. Yoshinori Osumi dia membuktikan dan dia menunjukkan mekanisme saintifiknya, the scientific explanation and what actually happened at the cellular level bila berpuasa. In the human body, self-eating, autophagy, is a process by which our cells reuse their own components to release energy and to build new functional parts. Yoshinori Osumi decided to study the process of autophagy in baker's yeast. Yeast cells contain a single large lysosome known as the vacuole. Osumi found a clever way to visualize the accumulation of autophagosomes in the vacuole by making starved cells unable to degrade the content of the vacuole. He then used this method to search among thousands of mutants for yeast cells that had lost the capacity to activate autophagy. Itulah kita faham bahawa puasa itu memang diberikan oleh Allah SWT sebagai salah satu cara kita mengubat badan kita yang cukup hebat. Kerana itu daripada zaman dulu memang dah ada manusia puasa. Proses itu disebut autophagy. Autophagy ialah badan kita repair badan. Jadi itu berlaku hanya bila kita puasa. Kita tak puasa tak dapat autophagy. Dan keadaan biasa bila kita terlewat lambat makan apa semua adalah autophagy. Tapi kalau kita sepanjang tahun tak ada berpuasa, tak ada autophagy yang berkesan. Autophagy tu proses Autophagy ialah proses badan merepair badan. At cellular level. Is it cell ke apa? Sel. Okay. Maka sel apa yang rosak, protein yang rosak dibuka balik, reassemble. Dibuat protein baru. Sel-sel yang boleh nak jadi kanser dibasmikan, dibuka balik, dibuat balik. Sel kita ni macam tu lah, macam Lego tu kan. Boleh buka-buka sambung balik, buat begitu. Proses autophagy itu sangat penting. That is our passport for health. Kalau dengan proses autophagy berlaku dengan elok, maka kita sihat. Kanser dan lain kita diatasi. Dan dari autophagy dan kesan puasa menurunkan paras insulin, mengawal berat badan, obesity, dan kesannya dua ni saling berkait. Kesannya ialah mencegah daripada kanser dan paling penting diabetes, obesity, diabetes, sakit jantung, stroke, segala penyakit yang sekarang menjadi sebut lifestyle disease. Masalah terbesar umat manusia seluruh dunia, dan terutama di Malaysia. Malaysia type 2 diabetes is the biggest killer. Biggest killer. Kita belanja 8 bilion setahun. Hasilnya almost zero lah. Orang kena rosak buah pinggang, rosak sakit jantung, rosak mata, dementia, semakin ramai kerat kaki semua. Dan itu salah ubat terbesarnya adalah puasa. Cuma kita tak tahu dan kita tak tahu cara sebenar menggunakannya dan kita tak faham. Tapi alhamdulillah 2016 Nobel Prize Profesor Yoshinori Osumi itu dia dapat Nobel Prize dan dia menjelaskan dan sekarang diterima. Dia sekarang seluruh dunia puasa. The whole world is fasting. Ketika saya mula jadi doktor tahun 87, kita puasa ni macam orang sihat je lah, tak menggalakkan orang puasa pun. Tapi sekarang dia ubat. Cuma kita tak menggunakan dia dengan betul. Dengan betul, rugilah. Sebab ubat yang bukan saya percuma, baik menyihatkan badan dan mengatasi berbagai masalah, anti-aging, berbagai masalah termasuk erectile dysfunction apa semua. Banyak benda. Masalah kulit kan puasa. Cuma kita kena tahu cara dan kita kena tahu puasa ini kena dipadukan dengan diet yang betul. Itu je mungkin kalau kita boleh jelaskan sikit diet yang betul, itu cukup baik. Saya kira macam
banyak betul dia punya Sangat hebat. kelebihan berpuasa tu kan yang kita tak pernah tahu pun sebelum ni. Sebab biasanya orang kita selalu kaitkan berpuasa ni sebab nak kurus, benda-benda simple je, tapi sebenarnya banyak lagi repair cell dah. Segala benda. Banyak gila benda. Otak dan semua organ. Betul. Organ, Saya pun macam amazed lah bila dengar tu. Jadi okey, tadi doktor ada banyak bercakap berkenaan dengan berpuasa ni pun sebenarnya baik untuk pesakit-pesakit diabetes. Jadi siapa lagi yang sebenarnya bagus untuk berpuasa ni? Semua penyakit, termasuk penyakit kulit. Oh. Sebab dia penyakit kulit tu macam mana dia boleh? Penyakit kulit kan dia anti-inflammatory. Hampir semua penyakit, termasuk sakit jiwa, dia perlu inflammation, keradangan untuk connect the dot. Untuk dia penyakit. Puasa adalah a very potent anti-inflammatory. Puasa mengurangkan keradangan. Dia menganti keradangan. Jadi segala benda ada teknik dan cara. Itu yang kita kena pelajari dan sekarang banyak telah dipelajari. Macam saya sebut tadi, ketika saya mula jadi doktor, kita tak tahu apa-apa. Sekarang seluruh dunia yang beragama tak agama semuanya berpuasa. Itu. Maksudnya berpuasa ni boleh jadi ubat kepada kebanyakan penyakit. Cara umumnya puasa kebaikan terbesar autofagi. Autofagi ni repair badan lah. Dulu kita kata detoxic apa semua orang kata membuat selalunya ustaz ceramah dulu dia kata untuk rehatkan tubuh dan membersihkan badan tubuh. Betul. Sebenarnya proses itu technical termnya istilah saintifiknya autofagi. Nombor dua, berpuasa menurunkan paras insulin. Insulin tinggi, insulin is a fat storing hormone. Kita jadi gemuk, obese. Lemak masuk ke mata, masuk ke otak, masuk ke liver, masuk ke perut semualah. Dan puasa menurunkan paras insulin. Ubat lain tak ada menurunkan paras insulin. Puasa. Dan satu lagi yang saya nak sebut, yang banyak orang tak tahu, doktor pun tak perasan. Kebanyakan makanan kita sekarang ialah bergula. Dia ada fructose. Fructose, badan kita tak boleh metabolat, tak boleh hadamkan, tak boleh proses dengan cara kita exercise. Glukos boleh. Kalau kita makan banyak glukos kan, kita boleh exercise. Betul. Exercise, you burn the sugar. Betul. Tapi fructose dibawa, bila kita makan, terutama kalau lebih, dibawa ke liver. Liver disimpan sebagai lemak. Jadi lama jadi fatty liver. Fatty liver membawa kepada gout, sakit jantung, stroke, kanser, dementia, berbagai benda. Dan bila kita puasa, lemak itu dibakar di liver. So kalau orang yang minum banyak minuman ringan lah apa semua ni, minuman manis lah apa semua daripada pagi apa semua dan tak pernah puasa, bayangkan mesti jadi fatty liver. Betul. Dan sekarang fatty liver is a big problem. Betul. Di Malaysia kanak-kanak 9-10 tahun sudah ada fatty liver. Betul. Sebab banyak sangat gula. Dan caranya puasa. Faham. Jadi itu adalah antara kelebihan-kelebihan berpuasa yang kita telah kupas bersama dengan Dr. Azman ketika ini. Tapi selepas ini akan ada lebih banyak lagi informasi yang Dr. Azman akan kongsi bersama dengan kita. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubilee Perak kita, dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600. Ya, satu box dengan box ini cuma 2,000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita. Dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4. Ya. Terima kasih atas kerjasama semua. Baiklah, bertemu lagi untuk segmen yang kedua, Kirana. Jadi untuk topik masih sama berkenaan dengan diet lah, boleh kata diet untuk bulan puasa ni. Jadi Dr. Azman masih lagi di sini. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya nak bertanyakan berkenaan dengan apa sebenarnya diet sebenar ataupun cara diet ataupun pemakanan yang betul waktu bulan puasa ni. Ya, okey. Itu soalan yang sangat menarik dan sangat relevan. Kerana setiap Ramadan saya terpaksa terpaksa cuba membetulkan salah faham tentang itu. Diet kita kena Ramadan atau bukan Ramadan sama saja. Iaitu diet yang sihat, halalan thayyiban. Halalan berthayyiban. Halal dan sihat. Itu dietnya.
Cuma di bulan Ramadan adalah kerana ianya satu yang istimewa setahun sekali, adalah tradisi kuih sekian-sekian apa semua tu dibuat. Kurma. Itu saja tambahannya. Tapi masih mesti diet yang sihat. Apakah diet yang sihat? Dan satu lagi. Hanya puasa ini dia berkesan bila dipadukan dengan diet yang sihat. Dia berkesan autophagy, penurunan paras insulin, pembakaran lemak di liver, di hati itu yang membawa fatty liver, which is a very serious health problem. Dia berlaku apabila puasa dipadankan dengan diet yang sihat. Diet yang sihat, ringkas saja, ialah satu diet yang mengandungi berbagai nutrien, makronutrien, mikronutrien, vitamin semua, dan ianya tidak terlalu tinggi paras gula dan karbohidrat. Karbohidrat yang disebut refined carbohydrate, karbohidrat yang telah diproses jadi halus, tepung. Itu dah yang sihat. Dan kalau kita makan itu, insya-Allah, dan kita padukan dengan puasa, kita akan dapat kesan maksimal puasa. Kebanyakan diet tradisional adalah diet yang sihat. Diet yang sihat. Yang tak sihat bila terlalu banyak gula, terutamanya gula yang disebut fruktosa. Itu diet moden, diet barat moden. Diet barat yang tradisional tidak begitu. Diet barat, diet Melayu, diet Cina, India dan berbagai bangsa tradisional, dia mengandungi banyak lemak yang sihat. Telur, barat susu, kita santan dan juga lemak-lemak sihat. Juga kalau India dia ada yogurt. Yogurt dia panggil apa tu? Dia masak sekali tu, dai ke apa kan? Ada. Tadi doktor dia cakap berkenaan dengan diet tradisional. So basically diet tradisional tu apa? Diet yang tradisional adalah diet yang asal, yang we evolve with. Semua bangsa ada diet tradisionalnya. Okey. Kita tadi kan itu lemak, kemudian karbohidratnya biasanya kita ada nasi sikit. Itu kalau kat Malaysia ni nasi lah. Dan sayur juga ikan, daging dan sebagainya. Hampir semua bangsa ada. Diet tradisional tadi biasanya sihat. Diet tak sihat ialah apabila moden kita tambah terlalu banyak gula dan terlalu banyak tepung, disebut refined carbohydrates. Tepung. Tapi bukan itu je, tiap hari kita makan ini pun tepung. Alamak tu tak bersentuh. Ada tepung. Kerana itulah maaf sebutlah, kombinasi teh tarik dan roti canai itu tak sihat. Roti canai tepung. Dan dulu pakai minyak sapi agak sihat. Sekarang kadang-kadang dipakai mentega pun tak, dipakai margarin. Margarin is lemak trans. Sebenarnya. Kemudian teh tarik itu kebetulan tak dibubur gula, tapi ditambahkan dengan banyak susu pekat. Sweetened condensed milk atau susu pekat ialah gula. Ialah lemak kelapa sawit dan lagi yang rasanya payau betul kan? Payau rasanya tak sedap lah. Maka dimaniskan dengan banyak gula. Jadi betul. Gula dan tepung. Jadi itu diet tak sihat. Jadi kerana itu bila kita berpuasa, kita makan makanan biasa yang sihat. Kita kurangkan makanan proses. Makanan proses biasanya ada semua yang tak sihat tadi. Sama ada fruktos tinggi, gula dijadikan sebagai preservatif, pengawet. Kemudian tepung banyak. Jadi kita makan makanan biasa. Kalau dalam bulan puasa itulah yang juga kita makan. Cumanya perubahan masa malam, siang dengan malam, dan kita makan agak berat waktu malam. Sahur agak ringan. Itu cara yang tepat lah. Dan dalam masa yang sama, kuih-kuih apa semua sekali-sekala sikit-sikit. Kalau mungkin kuih yang tak jarang ada, tiba-tiba ada bulan puasa, maka hari pertama kita cubalah kuih A. Hari kedua kuih B sikit-sikit. Bukan kita beli 10 jenis kuih dan 10 jenis kuih kita makan. Setiap hari pula tu setiap hari. Kalau yang moreh tu pula macam mana? Okey. Ya, saya nak sebut saya perlu jelaskan tentang makan tadi. Yang sihatnya apabila kita makan dalam bulan puasa ialah makanan yang agak heavy, agak berat tu kita makan waktu awal. Kita berbuka dengan ringan biasanya sebab kita nak solat maghrib kan. Buka itu dengan buah yang manis macam tamar, apa semua itu okey. Cuma nak ingatkan, kurma yang fresh is the best. Kurma yang bukan fresh tapi diawetkan dengan tak terlalu awet itu okey. Tapi kalau yang banyak sangat gulanya tu, penuh gula baiklah, itu not good lah, too much sugar. Pisang boleh dan lain, kita makan buah yang mula untuk bagi kita
tenaga dan juga buah ini dihadamkan perlahan-lahan. Dia ada shoot sikit kalau lonjakan glukos, kita rasa bertenaga. Lepas tu pelan-pelan yang lain dihadamkan dan dileraikan gulanya, kita dapat tenaga. Itu permulaan. Buah sedikit. Kalau nak air manis sikit, okey, boleh sikit. Kemudian solat maghrib. Selepas itu kalau ada peluang makan nasi. Makan malam yang agak heavy. Yang biasanya kita makan agak heavy lah. Kita makan nasi, makan sayur, makan ikan, makan lauk semua. Waktu malam telur, satu makanan yang cukup baik. Ramadan dan bukan Ramadan, tapi Ramadan dia bagi kita rasa kenyang lama. Dan kita tak akan makan telur banyak kalau kita makan telur. Sebab kita makan tu semua, kita boleh solat apa semua. Kalau ada jamuan lain, boleh makan sikit. Maksudnya tak salah lah. Tak salah, tak lah. Kawal lah maksudnya. Jadi tapi makan sikit je lah. Tapi kalau kita dah makan agak kenyang tu sebelum solat, maka moreh kita tak akan banyak dah. Dan moreh juga pilih makan sihat. So kalau orang nak buat moreh, saya sure jangan minuman manis dan berbagai benda-benda lewat malam, benda-benda manis yang lain. Buah sikit ke ataupun nak makanan sikit boleh. Sedikit lah. Dan sahur ringankan. Saya first time dengar. Saya ingatkan macam sahur dia macam breakfast kena makan. Ada problem sikit. Kalau sahur terlalu heavy, problemnya ialah lonjakan gula akan terlalu tinggi. Bila dia glukos dia naik tinggi, bila dia turun kita akan rasa letih. Dan rasa lapar sangat. Jangan kalau pada saya the best sahur jangan ada gula. Jangan minum air manis. Kalau minum manis, insulin tinggi, dalam beberapa jam kita akan rasa lapar. Dan lepas sahur kita akan rasa lapar, menyucuk. Itu insulin tinggi tu. Kalau kita makan banyak buah-buah manis misalnya kan, kita tidur bangun pagi dah lapar. Jadi kalau kita lapar tu siang susah lah. Jadi sahur makan, kalau saya makan telur, makan kacang-kacang, berbagai kacang. Dia bagi lentils kan, kacang dan berbagai itu kacang dan variety of kacang. Kemudian lauk-lauk lah. Nasi sikit. Kalau tak boleh nak makan. Tak boleh hidup tanpa nasi tu kan? Boleh makan nasi sikit. Nasi ni kalau nak bagi sihat kena tambahkan lemak sikit, tambahkan telur, tambahkan minyak yang sihat, minyak kelapa darah ke minyak zaitun ke apa kan. Maka glycemic index yang tak terlalu tinggi dan lonjakan insulin tu tak tinggi. Insulin tinggi kita akan lapar cepat. Buka puasa dan masa buka puasa tu bagian awal tu sebelum tidur kena makan nasi sikit. Itu lebih baik makan nasi sebab mengelakkan daripada kita terjaga kerana dipanggil relative hypoglycemia. Paras gula tu kalau kita tak makan heavy, kita tidur malam, tiba-tiba kita jaga malam sebab otak kita dapat kesan gula tu turun rendah. Kalau orang diabetes lain pula, dia makan ubat. Kalau orang ada diabetes, ubat yang biasa makan waktu siang tu dia kena makan masa berbuka. Waktu yang makan malam tu yang biasanya malam tu dosnya direndahkan, itu makan masa sahur. That's the best way lah. Tapi cara umumnya jangan ambil gula, melainkan sedikit dan sekali-sekala. Kurangkan penggunaan tepung, sebaiknya elakkan. Makan benda-benda lain. Bila kita makan macam tu, insulin tak tinggi, kita kurang lapar, kita tak overeat. Bila kita tak overeat dan kita padukan dengan berpuasa, berat badan kita akan turun. Gitu. Nampak tak? Korang salin tahu tips ni. Kenapa orang lepas banyak juga orang beritahu saya, doktor saya puasa naik 7 kilo. Sebab gula banyak sangat. Buka puasa Sunquick dengan gulanya. Dan saya ada klasik example. Kalau ada masa cerita, ada seorang dia beritahu saya setiap dia beritahu saya setiap raya saya akan kena gout. Kerana makan tupat. Saya kata mana tupat? Cek diet dia. Ramadan saja dia akan beli 1 karung gula untuk dia seorang. Beserta berbotol-botol Sunquick lah apa semualah, berbagai jenis lah. Sunquick tu sebut nama lah, bukan asal betul lah. Banyak jenis. Sebelum buka puasa dia akan bancuh minuman tu, fruit juice lah apa semua, dan dia akan minum dengan gula dia tu. Sahur juga dia minum. Sepanjang siang dia lapar lah sebab insulin tinggi. Dan bila dah cukup Ramadan habis 1 karung. Maka fruktos banyak, maka dia kena gout lah hari Ramadan. Disalahkan ketupat, bukan salah tupat, salah 1 karung gula. Ada karung gula. Dan satu lagi, kesilapan yang kerap berlaku. Saya tengok. Dekat nak buat Ramadan ni kan, akan ada WhatsApp doktor apa entah dari Pakistan mengesyorkan sepanjang Ramadan jangan minum Coca-Cola, betul? Yang minum Coca-Cola, minum fruit juice. Tak betul.
fruit juice is not healthy. Fruits are to be eaten. Kan? Melainkan setengah buah pula boleh buat jus. Macam avocado, buah yang manis tak boleh buat jus. Bila buat manis sangat, dia berlaku lonjakan insulin yang tinggi. Sebab buah kalau kita kunyah, maka dia dihadamkan di mulut oleh amylase dan lain di mulut. Di liur kita. Dia turun ke bawah kemudian dihadamkan lagi. Tapi kalau kita jus sekarang kita minum, dia terus ke perut. Itu kesan kajian, banyak kajian menunjukkan ia menyebabkan lonjakan insulin yang tinggi dan membawa kepada risiko sakit jantung, stroke, diabetes dan sebagainya. So buah makan, kunyah, don't juice it. Buah yang manis lah. Buah yang tak berapa manis tu boleh. Sayur boleh dibejuskan. Sayur boleh. Saya boleh. Sebab dia tak ada banyak gula. Korang dengar tak tu? Sekarang ni saya rasa macam doktor dah kongsi banyak berkenaan dengan tips macam mana kita nak consume makanan waktu bulan puasa nanti. InsyaAllah bolehlah kot nak target kurus sebelum raya. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. That's my own experience. Okay. Jadi korang semua pun boleh juga buat nanti. Jadi selepas ini kita akan ada lebih banyak perkara untuk dikongsikan. Jadi kita berehat seketika. Kita ni nak tahu semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang PMX, menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Mailah kita beli sebanyak, ramai-ramai. Kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya untuk segmen yang ketiga. Masih lagi Dr. Azman di sini untuk berkongsi berkenaan dengan kesan berpuasa secara saintifik. Dan untuk soalan seterusnya, saya nak tanya berkenaan dengan satu mitos. Sebab ramai yang menganggap orang yang ada gastrik ini sebenarnya tak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi, adakah benda ni hanya mitos ataupun sebenarnya memang betul orang gastrik ini tak wajib berpuasa? Lepas tu mungkin doktor boleh terangkan sikit. Itu soalan yang baik sebab masa saya doktor pun begitu juga. Gastrik, yang disebut gastrik inilah istilah umum. Di bawahnya ada penyakit yang disebut sebagai ulcer, peptic ulcer. Peptic ulcer ni ulcer lah, tokak, luka di perut, luka di duodenum ulcer, dan juga gastritis. Kadang-kadang sakit perut pun disebut gastrik juga. Yang disebut sebagai gastric ulcer, duodenal ulcer itu penyakit yang serius, yang ada kesan yang jelas kepada perut dan juga bahagian usus yang bahagian duodenum, usus atas. Yang itu mungkin ada keringanan, bergantung kepada tahapnya lah. Jadi yang tu berjumpa doktor kalau ada dan perlu makan ubat. Dan kalau dia memang terkena simptomnya dan sakit, itu boleh dikecualikan. Dia kena stop dan lagi. Tapi itu tak ramai sangatlah. Yang lebih ramai ialah orang rasa pedih perut bila lapar makan. Itu yang disebut gastrik, itu kena dipahami, itu bukan satu penyakit khusus berkait dengan puasa. Tapi penyakit itu berlaku kerana selalu makan. Tiba-tiba dia berhenti makan. Jadi dia laparlah. Itu kesan daripada paras insulin yang tinggi. Kebanyakannya kena insulin. Sebab dalam keadaan sebelum Ramadan, pagi, tengah hari, petang, malam, kalau di office tu pukul 10 keluar makan, pukul 1 makan tengah hari, pukul 3 atau 4 goreng pisang, balik rumah makan lagi kan. Jadi dia minum air yang manis banyak, insulinnya setinggi. Jadi bila terhenti makanan sampai dan minuman bergula sampai apa semua, dia terasa pedih perut. Jadi itu dan salah satu kesan daripada puasa yang baik ialah bila paras insulin itu rendah, kita akan kurang rasa lapar, kurang pedih perut, maka kuranglah makan tak berhenti tadi. Itu sebab apa? Itu puasa ubatnya, ubat memfaikinya. Bila ubah diet, bukan makanan yang meningkatkan paras insulin, yang bergula tinggi dan juga refined carbohydrates, bertepung banyak itu meningkatkan paras insulin. Jangan makan makanan begitu, ubah diet sikit, dapatkan tenaga dan makanan daripada telur, daripada sayur-sayur, buah-buahan, daging dan ikan dan kacang-kacang, apa semua tu, ubi-ubi apa semua yang sihat, maka paras insulin turun rendah, dia akan kurang pedih perut.
Maka di hujung Ramadan dia okey, tak payah makan sepanjang masa, dia tak akan terasa pedih perut lah. Mula-mula ada orang beritahu saya, dia kata dia dengar ceramah agama apa semangat, tapi hari pertama puasa orang Kedah kata ketak lutut. Maksudnya bukan menggigil lutut, perut semua pun sakit kan. Sebab dia makan setiap hari makan terlampau banyak. Kalau diet kita betul, tak tinggi gulanya, tak tinggi refined carbohydrate tepungnya, dan kita makan benda-benda yang sihat dan dapat tenaga, juga dari sumber lemak yang sihat, insya-Allah tak akan ada pedih perut. Hari pertama, kedua mungkinlah rasa sikit, pucat-pucat sikit. Lepas tu okey, tahan dah sikit. Sebab masa kita kecil dulu, masa diet kita agak betul kan. Kebanyakan kita hari pertama, kedua rasa lah. Lepas tu tak ada apa lah. Lepas tu boleh main bola masa puasa. Kanak-kanak lah. Jadi itu mitos mengatakan bahawa setiap Ramadan saya ada gastrik, saya tak payah puasa, tak betul. Kalau ada gastric ulcer, duodenal ulcer, itu bolehlah bincang dengan doktor lah. Tapi kalau ada cara juga, makan ubat awal, lepas tu boleh puasa, ikut iman lah. Dia punya rutin pemakanan tu yang perlu diubah. Jadi dan juga pemakanan kena ubah. Jadi sure saya banyak akan ceramah begini, dalam ceramah cerita cara nak makan. Bila cara nak makan betul dan elakkan makan yang tak sihat tadi, insya-Allah akan buat puasa, akan selesa puasa. Dengar tu, lepas ni korang dah tak boleh guna alasan sebab kena gastrik tak nak kena buka puasa Dia ada kes-kes terpencil. Oh ya, kes. Banyak orang dia rasa sikit pedih perut kena puasa, buka puasa. Tak betul. Memang tujuan puasa tu nak bagi kita boleh kawal rasa lapar. Malahan itu pengalaman saya tahu. Bila saya sendiri ubah diet, alright. Malah saya sekarang dengan intermittent fasting, melainkan pada hari tertentu je yang tak dapat elak, maka saya lakukan intermittent fasting. Makan banyak pula rasa problem. Rasa apalah kerak makan. Tapi kalau makan biasa rasa selesa sebab paras insulin dah turun rendah. Saya mengamalkan intermittent fasting sejak 2015 cara setiap hari, melainkan hari tertentu. Paras insulin saya mula tinggi, lepas tu turun rendah. Bila turun rendah tak lapar lah. Kadang-kadang dengan kalau dah pukul 3 atau pukul 4 tak makan lagi. Dan rasa okey lah. One meal a day. OMAD lah. Dia panggil OMAD lah, one meal a day. One meal a day, kelebihannya terus longgar seluar, terus selesa dan terus rasa boleh jogging. Ringan badan. Ringan badan. Tapi kalau kita dah biasa, paras insulin kita tak tinggi, okey. Dan kalau paras insulin kita terus menerus tinggi, darah tinggi datang. Sebab insulin tinggi, darah tinggi. Insulin tinggi tekan darah naik. Insulin tinggi bawa diabetes. Diabetes type 2 diabetes, bawa obesity. Dan masalah bawa kepada brain fog juga. Kita lupa banyak semua dari ingatan. Saya bercakap ni, yang menariknya, saya ingat betul. Saya pernah ceramah umum begini. Kemudian ada ustaz, dia di tahfiz, dia mengajar tahfiz. Dia kata, saya amalkan cakap tu dan sekarang saya cukup convinced dah. Sebab segala hafalan saya yang lupa dapat ingat balik. Bila saya ubah diet dan saya buat intermittent fasting. Pasti syarat juga intermittent fasting lah, kita berbuka waktunya. Tapi syarat ni dia ada syarat lah, tak boleh minum kan. Tapi maksud saya puasa itu hebat. Boleh dibuat, amalkan. Banyak betul manfaat dia. Ya. Dan ni saya ada orang request lah untuk tahu apakah cadangan menu, kalau doktor boleh syorkan untuk kita semua ambil, especially waktu sahur, waktu buka puasa, apa? Okey, saya kongsikan apa yang saya buat lah. Diet bagi saya yang sihat ialah yang dipanggil low carbohydrate. Low carbohydrate maksudnya bukan tak carbohydrate. Dia gula kurang, minimal gula lah, minimal. Kita kena aim tak ambil, dia kena sikit, okey lah. Lepas tu kurang tepung. Kalau saya berbuka, saya mulakan biasanya tamal tu favorite lah. Tapi pisang pun boleh, tebikan boleh, buat mula berbuka, minum air kosong. Air berbagai jenis air kosong lah. Mineral water is the best. Purified water pun best lah. Air yang juga ada sedikit garam galian lah. Not RO. Reverse osmosis, problemnya dia kurang sangat nutriennya tu, mineral. Jadi kalau kita ambil RO tu, problemnya ialah berlama-lama dia akan ada isu kurang mineral. Dan makan tadi yang ringan tadi, kalau nak makan kuih sikit boleh, no problem. Tapi kuih janganlah banyak. Misalnya sepanjang Ramadan, setiap hari tu boleh buah kuih. Kalau 10 jenis sehari tu tak boleh lah. Okey, makan sikit, kemudian pergi solat. Itu tak lama pun. Selepas solat, kalau boleh cari masa makan nasi. Siap-siap. Nasi siap. Dan nasi dia tak terlalu banyak, tapi nasi kan untuk jadikan sihat, terutama orang yang ada diabetes.
kena tambahkan zat lemak. Sama ada makan dengan telur goreng ke apa kan, apa semua sekali, kemudian lauk-lauk lain, ataupun kita tambahkan minyak zaitun, VCO, ataupun apa red palm oil. Maksudnya orang diabetes perlukan Lemak yang baik. Lemak yang baik. Sebab lemak akan menyebabkan penghadaman itu berlaku dengan cara tak berlaku lonjakan insulin. Kalau dia berlaku lonjakan insulin, itu membuat kesan yang tak baik pada badan, dan itu membawa pada fatty liver dan semualah. Dan insulin jadi kita membawa, kalau orang kecil manis pun ada problem lonjakan insulin itu. Dan sama dengan lonjakan insulin berlaku lonjakan glukos. Jadi kalau kita makan dengan zat lemak, dia tak cepat lonjakan, glukos pun tak lonjak. Dan makan sayur, lebihkan lauk yang sihat, ikan boleh makan, ayam, daging, apa semua. Ikut konsep suku-suku separuh. Tak mesti. Apa makanan yang sihat. Bila kita makan begitu, cepat, sekejap kita rasa kenyang. Protein terutamanya akan menyebabkan kita cepat rasa kenyang. Kalau kita makan protein, kita makan itu. Lepas berbuka tu saya tak ambil sebarang manisan lah. Macam kita tadi moreh tu kan, nak makan sikit, okey boleh. Tapi moreh hati-hati jugalah. Jangan kita dah jaga makan, tiba-tiba dekat nak tidur kita minum manis banyak, itu problem. Sahur, kalau ada masa saya jelaskan. Sahur bagi saya, it has to be low carb lagi. Sebab sahur kita tak mau kita bermula puasa, selepas sahur kita mula puasa. Puasa itu bermula dengan insulin tinggi. Sebab insulin tinggi akan cepat lapar, akan rasa pedih perut semua. Jadi kalau puasa, berbagai jenis kacang. Salah satu yang terbaik ialah kacang kuda tau. Tak tahu apa kacang kuda kita. Kacang kuda rebus tu, some olive oil or VCO ke apa, with eggs, sayur goreng, sayur rebus semua. Tadi doktor cakap telur tadi boleh masak apa-apa. Telur apa-apa boleh, tapi telur satu tips saya nak bagi tahu, telur yang terbaik masak ialah yang kuningnya tu cair. Untuk makan. Sebab kuning itu ada zat dipanggil DHA, deoxyribonucleic acid. Itu omega 3 yang baik untuk jantung, mata apa semua, untuk otak. Jadi dia dalam bentuk cair. Kalau dia dah tak cair tu, dia hilang zat tu lah. Dan telur yang terbaik ialah telur yang free range. Ayam lepas bebas itu terbaik. Tapi kalau tidak, boleh beli telur-telur lain pun. Telur omega pun ada. Sendiri pun kadang-kadang takut nak ambil telur kuning tu sebab kolesterol lah. Itu pernah pandangan lama. Itu outdated, tak betul pun. Okey. So ini ada banyak manfaat dia boleh consume lah. Kolesterol yang kita makan tak sama dengan kolesterol dalam darah yang menyebabkan penyakit tu dah. Kolesterol dalam darah yang menyebabkan penyakit tu kerana kita terlalu banyak gula dan makan tepung. Maka badan kita terpaksa kolesterol dengan bahan-bahan mentah yang tak kuat, tak kukuh. Kalau dibina kolesterol tu daripada bahan-bahan yang baik, daripada lemak-lemak yang baik, itu good fats memberikan kolesterol yang baik, large and fluffy particle kolesterol yang juga digunakan badan kita untuk sebagai repair molekul. Doktor cakap tadi, lepas ni gastrik tak boleh nak ponteng-ponteng puasa lagi ya. Okey, jadi selepas ini untuk segmen yang terakhir akan ada lagi sikit soalan yang saya nak tanya kepada doktor. Jadi sebelum itu kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Okey. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubilee Perak kita, dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600. Ya, satu box dengan box ini cuma 2,000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita, dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini, kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4, ya. Terima kasih atas kerjasama semua. Baiklah, kita kembali untuk segmen terakhir, Kirana bersama dengan saya dan juga Dr. Azman. Okey, untuk segmen terakhir ni, saya tadi kita dah cakap banyak berkenaan dengan pemakanan, tapi sekarang ni saya nak cakap tentang senaman pula. Is it boleh tak sebenarnya kita ni bersenam ataupun bersukan waktu berpuasa, and kalau boleh, apa sebenarnya senaman yang sesuai? Mungkin Dr. boleh terangkan. Kalau seseorang itu memang boleh bersenam dan biasa bersenam, dia boleh bersenam masa puasa. Cuma senaman itu eloklah dibuat pada waktu penghujung. Penghujung. Agak-agak dalam
jam sebelum berbuka atau waktu setengah jam terakhir tu kan. Dan jangan buat terlampau berat. Buat yang ringan. Sure saya kepada kebanyakan orang yang berpuasa, khususnya yang macam saya lah, keluarga mah lebih daripada 60 kan. Ialah berjalan. Brisk walk apa semua. Brisk walk ataupun just jalan relax. Jalan yang brisk walk ada kebaikan, jalan relax ni pun ada kebaikan masing-masing. Anti stress dan lain-lain lagi. Maka boleh berjalan. Mungkin tidak pada 3-4 hari yang mula puasa, kita baru nak mula adjust, mula badan menyesuaikan dengan keadaan berpuasa. Tapi selepas minggu tu boleh jalan. Dapatkan kasut yang sesuai. Nak berjalan syarat dia kasut yang sesuai. Supaya tak sakit tumit lah. Kalau tak mau berjalan dan kalau keadaan tak sesuai berjalan, hujan ataupun kawasan persekitaran tak sesuai, maka boleh bersenam di rumah. Antaranya yang boleh dibuat kalau ada weight, apa tu dia panggil weightlifting tu lah. Itu dengan mengangkat berat dan exercise otot itu bagus. Khususnya kalau orang ada diabetes, itu akan menyebabkan glukos masuk ke dalam otot dan reseptor insulin dalam otot tu kesan. Dan boleh kalau tak ada itu, boleh dengan senaman. Macam senaman kita panggil pumping tu, tapi boleh dapat di dinding. Okey, tahu yang dia kena tahan badan tu. Tolak badan apa semua kan. Dan ada senaman lah yang ada beberapa senaman, boleh Google, boleh tengok senaman stationary di tempat yang sama. Kalau perlu sangat apa semua not advisable lagi lah. Sebab penyesuaian tu ambil masa sikit. Dah lama dah sesuai mungkin boleh. Dan salah satunya adalah nak berjalan ni kan. Jalan ni is a different topic lah. Tapi jalan is very good. Tak kira cepat mana. Dan satunya adalah macam saya pakai jam saya. Jam ini dia monitor pergerakan saya. Jadi satu hari saya akan sekarang target saya adalah sekurang-kurangnya 7,000 step. Hari ini saya dah ada 2,192 step. Jadi buat macam tu. Jadi bulan puasa mungkin 4-5 hari pertama tu tak sampai 7,000, dia sekarang berjuru. Tapi selepas minggu tu boleh dapat should be able to do around 6,000 steps. Sekarang ni kita dah tahu sebenarnya bersenam pun boleh juga buat waktu bulan puasa. Sebenarnya ada je orang yang buat, cuma dia tak jadi satu kebiasaan. Orang rasa macam bulan puasa takkan nak bersenam juga, betul tak? Okey, so sekarang kita dah tahu banyak sangat yang doktor dah kongsikan daripada aspek pemakanan, aspek bersenam. Mungkin untuk last word ni doktor boleh nasihatkan something, kata-kata nasihat kepada kita punya penonton. Tiga lah. Tiga. Pertamanya ialah paras insulin diturunkan dalam berpuasa, itu akan menurunkan berat badan, itu akan membantu membersihkan liver, hati kita lah. Sebab fatty liver itu is a big issue bawa pada diabetes semua. Maka kita target dia lah. Dan itu akan terganggu proses menurunkan paras insulin kalau kita ambil banyak gula dan tepung. Jadi kalau kita nak ambil sikit-sikit je lah. Satu lagi, kalau kita makan kuih tadi, kalau kuih manis, dia dimakan selepas kita makan makanan heavy. Last sekali. Buah kita makan sebelum. Tapi kalau kita nak makan kuih sikit kan, selepas kita makan nasi, betul, makanlah satu kuih. Janganlah, tak boleh banyak lah. Jadi sekali-sekala lah. Itu satu. Nombor dua ialah tentang fruktose, satu isu besar. Saya sebut di parlimen, tapi saya rasa tak banyak faham. Fruktose ni adalah gula pada buah. Tapi fruktose juga ialah gula industri, digunakan untuk berbagai makanan proses. Terutamanya HFCS lah, high fructose corn syrup. Sebab dia gula murah. Gula murah dan manis. Maka yang dibuat ialah hampir semua makanan proses. Kalau kita beli makanan dalam plastik, kita buka makan, itu ada fructose. Ada fructose. Kalaupun bukan benda manis, gula digunakan sebagai preservatif. Kadang-kadang tak label pun sebagai preservatif. Jadi kalau makan proses inilah yang menyebabkan berlaku ledakan penyakit diabetes dan metabolik, masalah-masalah metabolik. Diabetes membawa kepada sakit jantung, kepada buta, kepada demensia sekarang di usia tua, kepada kerosakan buah pinggang. Malaysia antara yang paling tinggi di dunia kerosakan buah pinggang, kena dialisis. Dan itu sangat juga memberikan kesan ekonomi yang sangat buruk pada negara. Sangat mahal semua. Dan di belakang itu adalah fructose. Fructose hanya metabolismenya ialah dengan berpuasa. Dan itulah hikmah Allah SWT mewajibkan kita berpuasa.
Sebab fructose you cannot get rid dengan ubat, dengan apa, tak boleh. Iaitu kedua lah. Ketiganya ialah apa? Puasa ini adalah ubat. Jadikan ia ubat apabila betul cara puasa dan diet yang betul. InsyaAllah akan ada perubahan yang besar. InsyaAllah. Jadi untuk korang semua perlu dengar nasihat daripada doktor ni, especially untuk yang ada penyakit-penyakit kronik tu semua. Oh ya. Jadi mungkin untuk yang terakhir ni doktor boleh promosikan social media doktor untuk ada yang nak tanya lebih lanjut berkenaan dengan ni. Saya ada dulu menulis dengan banyak tentang puasa dan juga LCHF diet tu. Tapi kemudian sibuk dengan isu-isu di parlimen, tak menulis terusan. Bagaimanapun dalam masa yang terdekat, kalau ada kawan-kawan saya yang sekarang menguruskan berbagai kumpulan WhatsApp mengajar intermittent fasting dan lagi, kalau cuba cari dengan doktor-doktor, tapi kalau sampai kat saya cuba carikan kawan-kawan yang masih secara aktif. Tapi kalau ada persoalan dan pertanyaan, kalau dapat berjumpa, insya-Allah saya selesaikan. Dan ada doktor-doktor yang sekarang banyak berceramah tentang berpuasa dan diet yang betul, boleh jemput dia orang. Profesor pun ada. Jadi ada ramai. Cari-carilah, tanya-tanyakan. So nak jumpa doktor ni dekat Facebook ke apa? Macam mana? Macam mana nak itu yang saya nak minta maaf. Sebab sekarang saya di Mardi. Facebooknya ada juga, tapi kita fokus benda-benda lain pula. Tapi macam mana pun kalau terjumpa saya, dan juga di pusat khidmat ahli Parlimen Keluar Kedah, walaupun bukan ahli Parlimen lagi, tapi pusat khidmat tu ada. Dari situ boleh kita hubungkan insya-Allah. I see. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Azman. Saya berbesar hati daripada tim Kirana sendiri atas jemputan ni. Jadi terima kasih lagi sekali saya ucapkan sebab sudi berkongsi maklumat ni semua bersama penonton kami. Jadi untuk penonton-penonton Kirana semua, kami nak ucapkan terima kasih kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan, dan insya-Allah untuk episod seterusnya kita akan ada lebih ramai panel-panel hebat yang kita akan jemput ke Kirana untuk berkongsi lebih banyak input. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Saya Hana Ida Mira. Assalamualaikum. Assalamualaikum.